Bab 8. Membina kemakmuran negara. Latar belakang pembentukan dasar ekonomi baru DEB. Majlis Perundingan Negara (MAPEN) ditubuhkan pada Januari 1970. Garis panduan bagi kerjasama antara kaum dan integrasi nasional diadakan untuk memupuk identiti kebangsaan. DEB terbentuk. Pakar ekonomi diamanahkan untuk merancang dasar. Contohnya, Dr. Ray Saniman, Dr. Jess Fallon, dan Dr. Jack R. Parkinson. Matlamat dasar ekonomi baru adalah untuk mencapai perpaduan dan kesejahteraan kaum. Strategi DEB. Nomor 1. Membasmi kemiskinan dengan menambahkan pendapatan dan memperbanyakkan peluang pekerjaan kepada rakyat tanpa mengira kaum. Nomor 2. Menyusun semula masyarakat untuk mengurangkan dan menghapuskan pengenalan kaum mengikut fungsi ekonomi. Isu sosioekonomi. Terdapat jurang sosioekonomi antara Bumi Putra dan bukan Bumi Putra, pantai timur dan pantai barat, masyarakat desa dengan bandar, dan negeri. 8.2. Pelaksanaan dasar ekonomi DEB. Tujuan DEB dilaksanakan adalah untuk melahirkan masyarakat yang bersatu padu melalui agihan ekonomi yang seimbang. Yang pertama, meningkatkan taraf hidup rakyat di kawasan luar bandar. Tumpuan diberi kepada penduduk miskin. Usaha pembangunan dilakukan melalui kegiatan gerakan koperasi di kawasan bandar. Penduduk menghadapi kemiskinan sebab pendapatan rendah dan masalah perumahan. Usaha dilakukan oleh kerajaan untuk memajukan pelbagai jenis perindustrian dan perniagaan. Mereka disediakan kemudahan asas. Yang kedua, rancangan buku hijau bertujuan untuk menambah pendapatan rakyat dan pengeluaran bahan makanan supaya cukup untuk keperluan negara. Rancangan ini memberi tumpuan kepada penggunaan tanah yang sepenuhnya. Tanah diusahakan dengan tanaman jangka pendek, penternakan dan sebagainya. Yang ketiga, peranan agensi kerajaan. Beberapa agensi ditubuhkan untuk memperbagaikan kegiatan ekonomi. Agensi juga memberi bantuan dari segi peralatan, biji benih dan lain-lain. Contohnya LKIM, LPP, LPN dan LISTA. Yang keempat, Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan Felda dan Pembangunan Tanah. Penduduk luar bandar yang miskin dipindah ke kawasan Felda. Diberi tanah seluas 10 ekar untuk tanaman. Felda bekerjasama dengan kerajaan negeri bagi meneroka pembukaan tanah baharu untuk pertanian. Di Sabah, Felda bekerjasama dengan Yayasan Sabah dan membawa kepada pembukaan Felda Wilayah Sahabat dan Felda Umas. Di Sarawak, Felda bekerjasama dengan Sarawak Land Consolidation and Rehabilitation Authority untuk pembukaan ladang kelapa sawit. Kelima ialah pembangunan wilayah. Pembangunan wilayah dijalankan dengan pembukaan tanah untuk kemajuan industri ketat dan kelapa sawit. Agensi yang terlibat dalam projek pembangunan wilayah iaitu Lembaga Kemajuan Johor Tenggara, Lembaga Kemajuan Terengganu Tengah, ketiga ialah Lembaga Kemajuan Pahang Tenggara, keempat ialah Lembaga Kemajuan Kelantan Selatan. Urban Development Authority (UDA) atau Perbadanan Pembangunan Pantai ditubuhkan pada tahun 1971. UDA berperanan dalam sektor pembangunan industri dan pembangunan bandar baharu. Keenam ialah pemilikan modal saham. Kaum Bumi Putra bertinggalan dalam pemilikan modal saham syarikat perdagangan. Keadaan ini mewujudkan perbezaan taraf hidup dan jumlah pendapatan antara kaum Bumi Putra dengan bukan Bumi Putra. Usaha-usaha dilakukan oleh kerajaan iaitu menambah pemilikan modal saham kaum Bumi Putra dalam sektor korporat bagi mewujudkan masyarakat perdagangan. Kedua ialah memberikan peluang kepada kaum bukan Bumi Putra dan pemilikan modal saham. Ketiga ialah melancarkan Amanah Saham Nasional ASN dan Amanah Saham Bumi Putra ASB bagi membolehkan kaum Bumi Putra memiliki saham dalam syarikat berhad. Ketujuh ialah pengenalan industri kecil dan sederhana IKS. IKS ini merujuk industri pembuatan barangan menggunakan modal yang kecil, tenaga kerja yang tidak ramai. Rakyat diberikan peluang mengusahakan IKS dan industri desa bagi menambah daya pengeluaran. Usaha ini membaiki taraf hidup rakyat di samping menambah daya pengeluaran. IKS ini meliputi gerak tangan, makanan, pakaian dan inap desa. Antara IKS yang berjaya ialah Faizal Marketing Sendirian Berhad dan Ramli Food Processing Sendirian Berhad. Pinjaman insentif dan nasihat diberikan melalui Bank Bumi Putra, Perbadanan Nasional Berhad, Bank Pertanian Malaysia, Skim Pinjaman Khas Pertanian dan Amanah IKEA Malaysia. Ke-8. Pendidikan tenaga kerja mahir.
Langkah untuk melahirkan tenaga kerja mahir dilakukan oleh kerajaan bagi menampung keperluan dalam bidang pertanian dan perindustrian. Asas kepada latihan kemahiran ini diberikan di sekolah melalui mata pelajaran kemahiran hidup. Pada peringkat menengah atas dibahagikan kepada dua jurusan iaitu akademik dan vokasional. Sekolah teknik dan vokasional, maktab perguruan teknik politeknik, Universiti Teknologi Malaysia dan Universiti Teknologi Mara ditubuhkan bagi memenuhi keperluan ini. Kursus kemahiran ditawarkan dalam berbagai bidang untuk menampung permintaan terhadap tenaga kerja mahir. 8.3 Pembentukan Dasar Pembangunan Nasional DPN. Latar belakang pembentukan DPN merupakan kesinambungan DEB dirangka untuk 10 tahun 1991 sehingga 2000 melalui rangka rancangan jangka panjang 2 RRJP 2, usaha untuk menjadikan Malaysia negara maju berdasarkan wawasan 2020. Seterusnya, Maklumat Dasar Pembangunan Nasional DPN mencapai perpaduan negara melalui pengagihan kekayaan. Selain itu ialah Objektif Dasar Pembangunan Nasional DPN, mewujudkan masyarakat yang bersatu padu dengan memperkukuh kestabilan sosial dan politik, mengekalkan pembangunan ekonomi yang berterusan. Akhir sekali ialah Strategi Dasar Pembangunan Nasional DPN Ekonomi. Poin pertama, pelibatan aktif pihak swasta dalam pembangunan ekonomi negara. Poin kedua, melaksanakan program penanaman semula. Poin ketiga, penggunaan sains dan teknologi. Poin terakhir, meningkatkan pemilikan saham bumi putera. Sosial. Poin pertama, memberikan insentif serta kemudahan pendidikan untuk memajukan masyarakat miskin tanpa mengira kaum. Poin kedua, mewujudkan masyarakat perdagangan dan perindustrian bumi putera. Poin terakhir, membentukkan masyarakat yang berdisiplin dan progresif. Kemudahan fizikal dan alam sekitar. Poin pertama, menyediakan dan menambah baik kemudahan asas. Poin terakhir, pembangunan manfaat tanpa mengabaikan alam sekitar.